Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kita kembali di dalam sesi video yang saya buat untuk kita berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan tentang isu-isu berkaitan dengan harta pusaka. Ya, saya dah terlibat dalam industri ini tahun yang ke-22, ya, 22 tahun, ya. Jadi saya dapati bahawa kesedaran masyarakat semakin lama semakin baik tentang harta pusaka, terutamanya selepas viral tentang kes harta pusaka baru-baru ini, ya. Dalam tempoh 24 jam ni, media sosial dibombat dengan macam-macam cerita tentang kes harta pusaka ni, dan ramai orang memberikan pandangan, ya. Ramai pihak di luar sana memberikan pandangan. Saya baca, mengikuti pandangan-pandangan ini. Ada yang betul, tapi tak kurang juga yang salah. Jadi kalau yang tak berapa pasti tu, ya, jangan keluar kenyataan sebarangan, jangan posting sebarangan, kerana kita bimbang sebab kita ni, disebabkan oleh kita ni, masyarakat dekat luar sana tersilap faham, ya. Jadi pada yang tak pasti, dapatkan fakta yang tepat. Ya, kepada yang betul-betul pakar tu, yang saya tengok ramai juga yang pakar, kepada yang betul-betul pakar, yang ada pengalaman tu, alhamdulillah, memang tanggungjawab kita untuk menyebarkan ilmu ni kepada masyarakat, ya. Baik, dalam keadaan semua orang faham, ya, kes viral baru ni semua orang ulas lah, wasiatnya, faraidnya, hibahnya, harta sepercariannya, semua orang ulas macam-macam, ya. Tetapi ulasan-ulasan ini dalam pemerhatian saya hanyalah ulasan yang bersifat teknikal, ya. Jadi harta pusaka ni dia memang teknikal, tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab bila mati kita fikir kita nak bagi pada siapa yang berhak, apa yang sepatutnya dilakukan dan sebagainya, ya. Jadi yang tidak disentuh oleh mana-mana pihak, saya perhati dalam tempoh 24 jam ni, saya tengok kan, daripada 30 posting, 28 cerita pasal harta pusaka. Macam tu lah punya penangan kes viral ni. Dulu masa saya baru start 22 tahun lepas, kita cerita pasal harta pusaka, orang tak nak ambil pusing pun, orang tak peduli pun cerita pasal harta pusaka. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah baguslah dia punya kesedaran. Tindakan belum tentu lagi, ya. Jadi yang tak disentuh langsung oleh semua pihak, ya, bila dah ulas capai pasal cerita kes viral ni, yang tak disentuh langsung oleh semua pihak ialah tentang adab mengurus pusaka, ya. Jadi orang cerita faraid, hibah, wasiat dan sebagainya, orang cerita, tapi adab tidak diceritakan. Dan kes viral itu sebenarnya, apa yang disebut oleh semua pihak yang terlibat itu sebenarnya betul, ya. Tetapi dia kurang satu elemen. Apa elemen yang dikurang itu? Elemen yang dikurang itu ialah adab mengurus pusaka, ya. Jadi hari ni saya nak sentuh tentang adab mengurus pusaka bila berlaku kematian, tuan-tuan. Apa adab? Adab ni apa dia, ya, ini benda yang saya dah buat untuk organisasi saya, Wasai Syok Berhad, yang Wasai Syok Berhad dah amalkan semenjak sekian lama, iaitu adab mengurus pusaka. Adabnya apa? Yang pertama ialah saling ingat mengingati. Jenazah dikebumikan pada siang hari, pada malam harinya waris-waris berkumpul dan mereka bercerita tentang harta pusaka. Dan antara yang disentuh, perkara yang perlu disentuh, ya, sebagai adab, perkara yang perlu disentuh ialah tentang hukum hakam yang berkaitan dengan harta pusaka, ya. Tentang penjelasan hutang, tentang penjelasan hutang ni pula banyak, ya, panjang cerita dia, nanti saya mungkin cerita pada video yang lain, ya. Tentang hak waris-waris mengikut hukum faraid, dan jangan tertinggal tanggungjawab waris mengikut hukum faraid. Yang ini orang tak jelaskan. Orang cerita, ya, orang cerita kau dapat banyak ni, kau dapat banyak ni, kau dapat banyak ni, hukum faraid, tapi orang tak cerita apakah dia tanggungjawab orang yang menerima harta pusaka itu. Dia bukan terima harta pusaka secara percuma, free-free je, kan. Anak lelaki terima harta pusaka lebih banyak daripada anak perempuan, sebab dia ada tanggungjawab. Dalam keadaan tertentu, adik-beradik dapat bahagian, dia ada tanggungjawab. Datuk dapat bahagian dalam keadaan tertentu, dia ada tanggungjawab, kan. Bab tanggungjawab ni ramai orang tak sentuh, ya. Orang duk sentuh, kau dapat berapa banyak, kau dapat berapa banyak, tanggungjawab tak sentuh, ya. Jadi sesi ingat mengingati ni pada waktu malam harinya, siang jenazah dikebumikan, malamnya dibincangkan, adalah satu sesi yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab semua orang difahamkan bahawa memang betul kau ada hak banyak ni, tapi kau ada tanggungjawab, ya. Tanggungjawab kepada si mati, apa dia, itu termasuk juga tu,
Kan? Jangan lupa si mati, sedekahkan untuk si mati. Jangan lupa untuk berbakti, doakan kepada si mati. Ingat mengingati. Jadi waris dalam pengalaman WhatsApp Shop, waris bila melalui sesi ingat mengingati ni dia akan sedih. Dia akan teringat arwah ayah dia, teringat arwah ibu dia, teringat arwah suami, teringat arwah adik-beradik semua. Dia sedih. Tetapi dia sedih tu dalam keadaan dia insaf dan dia akur dengan tanggungjawab dia. Jadi ini perkara yang pertama sekali, adab yang pertama sekali, bincang baik-baik. Kalau si mati ada buat hibah, ada buat wasiat, ada buat harta sepencarian, bincang baik-baik di manakah dia prosesnya. Dan lebih baik lagi sekiranya di kalangan waris diingatkan atau diberitahu selepas ini apa yang akan berlaku. Macam mana nak tuntut tanah rumah si mati, macam mana nak tuntut akaun bank si mati, apa proses yang akan dilalui, kereta si mati nak tukar nama, macam mana akan melalui proses-proses yang tertentu. Jadi waris bila dia ada sesi saling ingat mengingati ni, dia akan faham, oh rupanya aku bukan sekadar terima bahagian, ada banyak benda lain lagi yang aku kena buat. Ingat mengingati. Ini adab yang pertama, Tetapi ingat mengingati ini sebaiknya dibuatlah oleh pihak yang berpengetahuan, pihak yang berkecuali, kan? Tak perlu semestinya panggil WhatsApp Shop Berhad, tapi untuk pelanggan kita WhatsApp Shop Berhad memang kita pergilah ke rumah dia untuk bercerita dengan waris, kan? Tetapi sebenarnya tak perlu pun. Siapa-siapa saja yang berpengetahuan dan berkecuali boleh bercerita dengan bebas kepada waris di dalam sesi ingat mengingati ini. Imam di masjid boleh, penghulu, kawan-kawan sebelah jiran, sebelah rumah, peguam yang kita rasa kita boleh invite untuk datang rumah, apa semua pun boleh, tak ada masalah, Tapi yang penting pihak berkecuali. Sebab apa? Sebab kalau pihak ini pihak yang tidak berkecuali, contohnya pihak yang berkepentingan, bila dia bercerita tentang harta pusaka ni, dia cerita tentang dalam sesi ingat mengingati ni, dia bercerita dengan bersungguh-sungguh, dia akan ada dalam keadaan tertentu mewujudkan persepsi di kalangan waris lain. Oh, kau ni nak rebut harta pusaka ni, sebab tu kau beria-ria sangat cerita pasal harta pusaka ni. Tapi kalau pihak yang berkecuali yang cerita, maka dia tidak ada persepsi itu. Dan juga berapa ramai sajalah di kalangan ahli keluarga kita yang sebenarnya memang mahir dalam urusan harta pusaka. Berapa ramai, kecuali kalau ahli keluarga kita tu memang terdiri daripada peguam dan sebagainya, adalah, tahulah, kan. Tapi kalau kita ni keluarga biasa, berapa ramai yang mengetahui. Jadi kita bimbang kalau yang bercerita ni ahli keluarga, yang pertama dia mewujudkan perfeksi, yang kedua ialah mungkin apa yang diceritakan tu tak betul. Sebab ahli keluarga ni dia mungkin dengar daripada kawan dia orang konsultan ni cerita macam ni, konsultan ni cerita macam ni, dia pun pening kepala, dia pun cerita apa yang dia faham. Sebenarnya apa yang dia faham tu mungkin tak betul. Jadi sebaiknya gunakan perkhidmatan daripada pihak yang berkecuali, pihak yang berpengetahuan, dan lagi bagus pihak profesional. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua ialah berilah ruang masa untuk berkabung. Selepas kita cerita tadi tu, jangan orang kata ruffle the feathers, jangan mengeruhkan keadaan, kan. Bagi ruang untuk masa berkabung. Sebab semua orang sedih. Isteri sedih, mak bapak sedih, adik-beradik sedih atas kematian itu. Bagi ruang masa untuk berkabung. Itu yang kedua. Jangan jadi dalam tempoh berkabung tu, pantang larang dia ialah jangan rentap barang di tangan. Jangan rentap barang di tangan. Maknanya kalau harta si mati, contoh kereta, bagilah isteri dia pakai sementara waktu proses musam pusaka berlaku. Bagilah isteri dia pakai. Isteri nak hantar anak ke sekolah dan sebagainya, semua, kan. Kalau ada beradik yang terlibat pun, janganlah bas sini kunci tu, ini harta pusaka Farain, kan. Wang di dalam dompet kalau ada 1,000 2, bagilah. Bagilah isteri pakai, bagilah pasangan itu pakai, bagilah adik-beradik pakai, bagilah mak bapak pakai, bertolak ansur. Dan jangan direntap. Sebab kalau kita rampas barang daripada tangan orang, dia punya reaksi dia ialah orang akan rentak balik dan akan berlaku pergaduhan. Jadi bagi masa dan ruang untuk berkabung, dan jangan direntap harta di tangan. Dan paling penting yang keempat, adabnya ialah jangan buka cerita aib sesama waris kepada pihak luar. Jangan buka. Harta pusaka ni sensitif, Jadi nak bincang sesama sendiri. Nak dapatkan nasihat, dapat nasihat daripada profesional. Tapi jangan cerita aib sesama waris, gaduh sesama waris di luar, sebab dia sangat memburukkan keadaan. Kita semua sayang si mati. Si mati dah meninggal dunia, itu adik-beradik kita, ibu bapa kita, anak, pasangan dan sebagainya. Bila kita membuka aib sesama kita ni, dia menunjukkan atau satu kecacatan
di dalam keluarga kita. Jadi jangan cerita, diam. Selesai sama sendiri. Dan adab yang kelima yang paling penting ialah cepat mulakan proses pengurusan pusaka. Pilih siapa yang nak jadi pemohon, pilih siapa yang nak jadi pentadbir. Pastikan semua proses itu dapat diikuti dengan baik. Sediakan semua dokumen-dokumen yang berkaitan. Ya, sebab apa? Sebab lagi cepat harta pusaka itu diuruskan, maka lebih cepat ia lebih mudah untuk semua waris meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik apa adab mengurus pusaka yang ramai orang Islam tak tahu. Faraid, hibah, wasiat, harta pencarian ni semua mereka tahu dah. Adab mereka tak tahu. Apa dia? Yang pertama ialah saling ingat mengingati sesama waris supaya waris-waris ini faham, waris ini dia akur dengan tanggungjawab dia, bukan sekadar berapa banyak dia dapat. Yang kedua ialah berilah ruang masa untuk bergabung. Ya, selepas sesi ingat mengingati ni tadi, bagilah masa untuk bergabung. Janganlah besok terus nak cerita tentang harta boleh, tapi besok janganlah terus mahu sini kumpulkan semua harta ni, aku nak bagi-bagi harta ni, jangan. Ya. Yang ketiga ialah jangan direntak barang di tangan. Ya, jangan direntap barang di tangan, kan. Biarlah bagi sesama waris bertolak ansur, berkompromi. Kalau kita lihat bahawa harta itu diperlukan oleh pasangan, oleh anak-anak si mati untuk meneruskan kehidupan sekolah dan sebagainya, bertolak ansur dan redha lah. Ya, yang kita nak uruskan tu harta yang besar-besar tu. Yang kecil-kecil ni redha lah. Ya, jam tangan, ya, redha lah. Ya, bertolak ansur. Yang keempat ialah jangan cerita, jangan buka aib sesama waris dalam proses pengurusan harta pusaka. Dan yang kelima ialah cepatkan proses perundangan untuk menuntut harta pusaka. Jadi 5 adab ni tuan-tuan, sekiranya diikuti dengan baik, ya, insya-Allah dapat mengelakkan masalah di kalangan waris. Semua orang tahu tentang hibah, semua orang tahu tentang faraid, wasiat dan sebagainya, ya. Tetapi adab dalam mengurus pusaka tak ramai orang yang tahu. Sebab itulah dalam keadaan kita ada semua perkara-perkara ni, ada wasiat, ada faraid dan sebagainya, masih berlaku masalah di dalam proses pengurusan harta pusaka. Ya, jadi jangan keliru, jangan buntu, rancang harta dan urus pusaka. Kini tepat dan mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.